Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Tajuk malam ni solat Isyraq dan solat duha. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala. Telah kita limpahkan. Wow, terlebih filter tama-tama kepada hamba-hambamu yang soleh. Okay, Ustaz dah masuk. Ustaz dah masuk. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Khair. Alhamdulillah khair. Kejap cari filter. Dah jumpa terlalu banyak filter. Hai. Terlalu banyak filter. Simpan sampai tak jumpa mana filter. Ya. Ya. Astagfirullah. Filter apa tu? Gelap pula. Ya Allah. Terkejut orang dekat Facebook tengok. Kejap, ya Allah, astagfirullah. Saya tak tahu dah. Baru je tak live berapa hari. Okay. Okey, terima kasih kepada anda semua yang bersama-sama dengan kami dalam kitab Bidayatul Hidayah 24/7. Maknanya 24 jam seminggu. 24 jam sehari, semalam, seminggu. Macam tu kira tiap-tiap hari lah. Sebab ada orang yang cakap, Ustaz hari ni 15/7 bukan 24/7 dia kata. Astagfirullah. Itu dah tak jelas. Okey. Jadi sebenarnya 24/7 tu maksudnya bukan 24/7 24 jam 7 hari seminggu. Ya. So amalan-amalan yang kita boleh buat Betul. sepanjang kehidupan kita lah sebenarnya ceritanya. Okey, sahabat-sahabat yang di Facebook dan di IG jugalah, di Facebook minta tolong respon sama ada clear ataupun tidak kan. Jadi mudah-mudahan clear lah insya-Allah. So kita boleh mula dulu dengan doa. Baca niat menuntut ilmu yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Maksudnya
Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. Okey, kejap ya. Nak tag solat isyraq. Solat isyraq dan solat duha. Alright. Okay. Dipinkan kan? Alright. Okay. Alhamdulillah. So, minggu lepas kita dah baca berkenaan kita baca berkenaan dengan adab-adab ataupun doa-doa yang patut kita baca lepas daripada subuh. So, daripada awal subuh tu, daripada lepas main subuh lah senang ceritanya, daripada lepas main subuh sampailah kepada kita bertafakur, disebutkan situ kan, bertafakur apa yang kita patut buat selepas daripada solat subuh dan apa yang patut kita fikirkan sepanjang-panjang kita berada pada waktu pagi tu kan, selagi mana matahari. So sambungan kepada selepas daripada naik matahari tu macam mana pula, yang tu yang kita akan bincangkan pada pagi ni insyaAllah. Cuba Ijaz baca dulu sikit apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali kat situ. Muka surat 53. Buku baru. Yeah. Adab-adab setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. So ni tajuk baru. Okay. Apabila, sesuai pula pakai baju yang ala-ala warna matahari ya. Mengambil mood. Jadi apabila matahari telah terbit sekadar satu galah, maka sembahyanglah engkau 2 rakaat. Engkau telah lakukan sembahyang ini setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, iaitu masa antara selepas subuh sampai naik matahari sekadar satu galah. Apabila okey, kat situ dulu. Kat situ dulu itu yang berkaitan dengan solat yang dipanggil sebagai solat isyraq tu. Jadi apa yang disebutkan Imam Ghazali kat itu tu, bila dah terbit matahari kadar segalah, maka solatlah 2 rakaat. So, solat 2 rakaat ini dibuat selepas daripada habis waktu yang dilarang solat. Jadi waktu yang dilarang solat tu adalah waktu selepas daripada solat subuh. So lepas solat subuh dah dilarang solat, kecuali solat-solat yang ada sebab kan, ataupun solat wajib, contohnya qada solat semua boleh lah. Qada solat sunat qabliyah subuh tadi, itu pun biasa kan, maknanya kita biasa sebut sebelum ni, contohnya orang yang tak sempat nak sembahyang qabliyah subuh, Bilal dah qamat, jadi lepas sembahyang subuh dia pun qada balik qabliyah subuh, itu tak apalah. Hanya lepas Ustaz, subuh. Ustaz, makruh ke solat? Tak makruh dah, tak makruh. Kalau yang apa namanya ni, kalau qada tadi tu dia tak makruh dah lah, dia harus. Dia tak ada masalah. Yang larangan tu adalah larangan yang sebenarnya pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i bukan makruh tapi haram. Kalau kita sembahyang sunat yang saja-saja, tak ada sebab, saja-saja nak sembahyang sunat waktu tu, ataupun sembahyang sunat yang sebab dia kemudian, contohnya sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat istikharah, itu jangan buat lepas subuh kan. Tu jangan buat lepas subuh, sebab lepas subuh dilarang. Sebab apa? Dia punya sebab dia kemudian, maknanya tak payah buat sekarang pun tak apa, kejap lagi pun boleh buat. Dia bukannya dah berlaku sebab tu. Solat sunat taubat, kalau ikut para ulama yang mengatakan adanya khusus solat sunat taubat, maka selepas melakukan dosa terus buat, maka dia dikira sebagai ada sebab yang terdahulu. Ada sebab yang terdahulu. Jadi maknanya memang kita bertaubat atas dosa-dosa yang kita telah buat. Okey. Kalau sebab dia kemudian, contoh macam tadi, solat apa? Hajat. Istikharah, solat hajat, solat minta hujan. Contohnya, tu jangan buat waktu tu. Okey. Jadi waktu yang dilarang solat sampai naik matahari. Ya. Sorry. So je terdengar kat mana tadi? Ceramah kot. Kalau orang tengah qomat, makruh kita solat sunat. Ya ke?
Makruh ke apa je tak ingat. Tapi waktu orang Betul, komat dia tu, dia bukannya macam mana, dia dipanggil sebagai kita dah meninggalkan perkara yang lebih afdal, iaitu sembahyang berjemaah dengan imam. Kan? Maknanya no kalau orang wonder qomat, kalau lah. kita sengaja Allahu Akbar sembahyang sunat. Sedangkan patutnya nak sembahyang fardu. Buat apa kita nak sembahyang sunat waktu tu? Kan sebab kerja Hmm. berjemaah dengan imam itu lebih utama. Kalau kita tak sempat nak sembahyang Hmm. sunat, kita buatlah sembahyang sunat tu lepas sembahyang fardu tu. Kita Hmm. qada je lah. Jadi kenapa yang kita nak terkejar-kejar nak sembahyang sunat waktu tu juga? Sepatutnya Hmm. kita qada je lah lepas tu. Dan kita dah dapat takbiratul ihram Hmm. dengan imam. Hmm. Hmm. Mungkin ramai sebenarnya yang kita tak tahu rupanya boleh semayang qada solat sunat sebelum, iaitu solat sunat qabliyah. Ya. Yeah. Sebab tu orang macam Ha. komat tu nak cepat sebab tak tahu boleh qada rupanya. Jadi terutamanya selepas subuh. Lagi dia takut nak solat sunat Betul. qada. Ataupun lepas asar. Lepas dua Sama waktu tu. juga. Jadi boleh qada, tak ada masalah. Nabi SAW sendiri biasa buat. Salam. Nabi pernah buat solat lepas subuh dan Nabi pernah buat solat lepas asar. Tapi dipanggil qada lah. Qada sembahyang sunat yang tak sempat dibuat sebelum sembahyang fardu tersebut. Jadi sebenarnya kalau qada tidak ada masalah. Tapi itulah kita kata ibadat sunat ni bagusnya kita qada. Ya, mana yang kita tak sempat nak buat, kita qada. Barulah kita jadi lebih berdisiplin untuk melakukan benda tu. Kalau asal asyik tak sempat aja kan, asyik tak sempat je, tak apa, tak sempat ni sunat je. Jadi bila kita asyik fikirkan sunat je tu yang menyebabkan akhirnya kita pun tinggal terus. Jadi jangan kita fikir sunat je. Ya. Kalau ketika kita solat sunat solat fardu subuh contohnya, kita niat gabung solat sunat fardu dan solat sunat sebelum. Dia qabliyah dengan ba'diyah ni dia dibuat sebelum atau selepas. Maka dia tak digabungkan dengan sembahyang fardu tu. Sebab konsep dia adalah sembahyang sunat yang mengiringi fardu tu. Jadi kita tak gabungkan dengan fardu tu. Dia beza dengan sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat Tahiyatul masjid? tahiyatul masjid. Itu lain. Sebab dia memang bersempena dengan perbuatan yang lain. Maksudnya perbuatan tu wudu contohnya kan, ataupun perbuatan tu masuk dalam masjid. So kita dah ada wudu. Kita dah masuk masjid. So kita sembahyanglah fardu, tak ada masalah. So sembahyang fardu tu digabungkan dengan sembahyang sunat tu, ataupun duha contohnya, kita gabungkanlah dengan yang tu. So settle. Tapi qabliyah dengan ba'diyah ni dia unik, dia spesifik. Dia mengiringi solat. So kita macam mana benda yang mengiringi solat kita combinekan dengan solat. So tak kena lah. Kan dia mengiringi. Macam mana kita nak combinekan masuk ke dalam sekali. Niatan sekali kan. Jadi tak diajar kepada kita untuk gabungkan sembahyang fardu dengan sembahyang qabliyah ataupun sembahyang ba'diyah. Dia berbeza dengan sembahyang sunat yang tak ada kaitan dengan sembahyang fardu tu. Yang tu boleh. Tak ada solat masalah. sunat wudu contohnya, sebab kadang-kadang kita nak kejar jemaah, kita tak sempat solat sunat wudu. So kita boleh saja aku solat fardu subuh dan solat sunat wudu. At least kita boleh. Boleh okey. Baik. Betul. Cantik. Alhamdulillah. So tadi kita balik pada tajuk kita, waktu selepas subuh naik matahari tu waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang solat memang kita tak boleh nak solat kecuali solat yang kita sebut tadi, solat qada, solat fardu ataupun solat sunat yang ada sebab yang terdahulu ataupun solat sunat yang sebabnya sekali dengan benda tu. Cuma solat sunat yang sebabnya sekali ni contohnya apa ya? Contohnya macam gerhana. Gerhana berlaku, jadi kita pun solat sunat. So itu dipanggil, dia punya waktu dia serentak. Okey, so solat-solat sunat yang biasa-biasa ni dia dilarang waktu tu. Okey, so sekarang ni kita tunggu sampai bila? Kita tunggu sampai matahari naik kadar segala. Disebut sini kan, matahari naik kadar segala. So matahari naik kadar segala ni lebih kurang, kita disebutkan pun sebelum ni, lebih kurang 16 minit. Okey, ada yang sebut 22 minit. Ikut kiraan-kiraan ulama yang berbeza lah. Jadi ada yang letakkan dia punya kiraan tu agak maknanya agak panjang sikit. Ada yang kata pendek. So 16 minit lebih kurang.
lebih kurang 16 minit lepas naik matahari. Maksud Lepas naik 16 matahari minit tu naik matahari, pukul berapa? naik matahari tu yang Syuruk ada dalam kita punya dalam Apps. kita punya jadual tu syuruk. Okay, Syuruk sekarang ni lah. contohnya syuruk 7.10. Okay. Kan, di Kuala Lumpur sekarang ni 7.10 syuruknya. So kalau kita Okay. boleh kira 7.10 campur 16 minit adalah 7.26. So lebih kurang lah 7.26, 7.30, 7.35 macam itulah lebih kurangnya. Itulah dia waktu yang dipanggil waktu matahari naik kadar segala. Dan pandangan kedua Imam Ghazali sendiri, Imam Ghazali letakkan lebih mudah daripada itu. Imam Ghazali kata setengah galah. Maknanya setengah galah makin pendek lagi lah. Setengah galah tu 8 minit. maknanya lagi pendek. Maknanya 8 minit saja. Maknanya lagi cepat lah. 7.18. Kan? Jadi boleh senang guna ceritanya, awal lah kalau orang ngantuk sangat. Ya. Ambil 8 minit lah. Setengah tu. Contohnya macam kelang kabut kan, nak keluar pergi kerja. Betul. Nak keluar pergi sekolah. Jadi boleh ambil pandangan tu. Itu Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada disebutkan tentang kadar setengah galah. Itu pun boleh juga. Kalau nak ambil pandangan tu untuk memudahkan apabila dalam keadaan yang terdesak. Tapi jangan saja-sajalah, janganlah tiap hari macam tu. Jadi cuba tunggu naik matahari kadar segala tu lebih kurang 16 minit lepas naik matahari. Naik matahari kita sebut tadi waktu syuruk. So syuruk 7.10, naik matahari lebih kurang 16 minit lepas tu 7.26. Okay. Ataupun setengah ulama kata 22 minit, so 7.32. So itu lebih kurang timenya untuk kita sembahyang yang dipanggil sebagai sembahyang sunat isyraq. Sembahyang sunat isyraq, okey. Disunatkan untuk kita buat pada waktu tersebut. Okey. Tapi ada tapi dia. Sembahyang sunat isyraq ni, adakah dia sembahyang sunat yang tersendiri? Maknanya memang nama dia sunat isyraq aja. Ataupun sebenar-benarnya dia juga adalah sembahyang duha. Sebab sembahyang duha, waktu duha bermula waktu tu lah. Itu dah mula waktu duha lah tu. Jadi kita sembahyang tu sebenarnya kalau ikutkan waktu tu waktu duha. Jadi kita ni sembahyang isyraq ni, sembahyang duha sebenarnya. Pandangan yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i sebenarnya mengatakan itu adalah sembahyang duha. Itu adalah sembahyang duha sebenarnya. Tetapi dilakukan pada waktu matahari naik kadar skala. Jadi caranya macam mana sebenarnya kita nak sembahyang? Cara yang terbaik untuk kita sembahyang ini adalah kita niatkan dua-dua sekali. Kita niatkan isyraq dan kita niatkan duha. Okey. Jadi dah dikira sebagai ialah dua-dua sekali kita dapat solat. Ini berdasarkan kepada satu hadis. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, Nabi SAW solat duha 6 rakaat pada 2 waktu. Bukan begitu. Dua waktu. 6 rakaat, sembahyang duha 6 rakaat, tapi pada 2 waktu. Maksud 2 waktu tu apa dia? Maksudnya ada 2 kali lah, ada 2 time yang berbeza pada waktu pagi. Satu adalah apabila matahari naik kadar segala, baginda akan solat 2 rakaat. Lepas tu nanti bila matahari dah naik dah naik terang tu, maknanya kalau waktu kita sekarang ni kita kata lebih kurang pukul 10 macam tu, maka Nabi SAW akan solat pula 4 rakaat. So 2 campur 4 jadi 6. Jadi Sayyidina Ali menggunakan perkataan itu adalah sembahyang duha. Jadi yang 2 tu pun namanya sembahyang duha juga. Cumanya dibuat awal, kemudian 4 dibuat yang sekejap lagi tu. Nanti dah terang sikit tu nanti baru buat 4 lagi, 4 rakaat lagi. So dia jadi 6 total dia. Yang duha dibuat 6 rakaat. Okay, so sekarang ni kalau kita boleh nampak kat sini, kita disunatkan sembahyang waktu tu. Yang penting ni sebenarnya sembahyang sunat waktu tu sunat. Itu yang pentingnya. Okey. Kalau kita nak bincang dia namanya apa semua tu memang takkan sudahlah sebab ada ulama kata duha, ada ulama kata isyraq. Jadi kalau asyik berdebat benda tu memang tak gunalah. Baik sembahyang. Yang pentingnya sembahyang. Sembahyang 2 rakaat. Niatkan dua-dua sekali. Habis cerita. Jadi kalau orang Allahu solat Akbar.
Nah, dalam hati niatkan saja aku solat sunat isyraq dan duha. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nah, Kalau boleh je. orang solat isyraq sahaja, ada waktu habis dia ke? Last waktu solat isyraq. Dia lebih kurang yang disebutkan sebagai sembahyang sunat isyraq ni, maknanya pada waktu yang awal naik matahari kadar segala tu. Dia bukanlah maknanya mesti minit pertama tu. Tapi dia tak disebutkan pun maknanya berapa lama, 1 jam ke, setengah jam ke. Tapi seberapa awal yang boleh lah. Maknanya kalau pukul 7.26 tu dah naik kadar matahari kadar segala, lebih kurang lah 7.26, 7.30, 7.40. Masih okey lagi lah. Tapi jangan sembahyang pukul 8.30. Kan? Itu dah bukan isyraq dah lah tu. Itu memang duha semata-mata lah. Duha semata-mata. Okey. Okey. Ada yang soal pasal sembahyang duha, kejap lagi kita akan jawab sebab dia ada sambungan lepas daripada tu cerita pasal duha pula. Jadi yang pentingnya kita dah jelas dekat sini adalah adanya solat sunat 2 rakaat pada waktu tu. Dan kalau dari segi kelebihan, kita pernah sebut pun hari tu tentang orang yang solat subuh berjemaah, duduk di tempat solatnya, beribadat sampai naik matahari, lepas tu solat 2 rakaat. Yang inilah dia. Kan? Solat 2 rakaat, maka dia dapat pahala seperti mengerjakan haji. So, pahala mengerjakan haji secara sempurna dan sempurna. So, pahala sangat besar lah macam pergi haji. Tahun ni ramai orang tak dapat pergi haji. Kan? Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita semua dapat jadi tetamunya, dapat jadi jemaah haji pada tahun depan. Amin. Allahumma amin. Jadi bila kita sebut tadi tu dapat pahala menunaikan haji, maknanya benda tu sangat-sangat besar. Jadi tapi dia bermula daripada solat subuh lah. Solat subuh. Jemaah. Duduk Dia punya berjemaah. Dia punya apa tu step dia satu solat jemaah. Solat subuh Bukan berjemaah. solat sendiri. Okey. Bukan solat seorang. Alright. Lepas tu yang kedua, duduk di tempat solatnya, berzikir sampai naik matahari. Okey. Lepas tu step yang ketiga adalah solat sunat 2 rakaat. Apabila matahari dah naik kadar segala. Boleh ke bila contoh kita solat jemaah mungkin di kawasan ruang tamu, and then nak duduk tempat solat tu kita dekat bilik kita sendiri. Kita tak duduk dekat ruang tamu. Yang paling bagus sekali adalah kita duduk kat mana kita solat. Kecuali memang ada kesukaran dekat tempat tersebut. Contohnya kita duduk dekat tempat orang lalu lalang. Ataupun orang nak tidur kat situ. Ataupun apa-apalah ada banyak benda yang mengganggu kita. Kan? Macam contohnya dekat situ orang nak buka TV. Jadi kita macam tak boleh nak concentrate kan. Nak baca Quran dan sebagainya. Jadi kita baliklah ke bilik kita. Balik ke bilik kita dan kita duduk saja dekat bilik kita tu dekat tempat sembahyang. Tapi selagi yang kita boleh duduk dekat tempat sembahyang kita betul-betul tu, maka kita duduk dekat situ. Jangan bergerak ke mana-mana. Bergerak kalau dekat sakit masjid, perut ke apa ke. Untuk sakit perut tu of course lah kan. Jangan pula apa nama tahan pula kat situ. Makruh pula tahan kan. Jadi itu cerita lain lah. Okay. Alright. Ada yang tanya, Ustaz, boleh ke solat duha tu diniatkan, solat isyak tu diniatkan solat duha? Boleh lah. Memang itu kita sebut tadi. Kita yang terbaik. Okey. Seterusnya. Perenggan berikutnya je. Apabila kat situ ke? Ya, betul. Apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah berlalu lebih kurang 1/4 siang, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 rakaat. Engkau kerjakan sembahyang ini 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sekali salam seperti mana yang telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahala dia.
Jadi oleh itu terserahlah kepada seseorang itu apakah dia hendak memperbanyakkan atau mengurangkannya. Okey. So dekat situ dah disebutkan tentang bilangan rakaat sebenarnya kan. Dan memang ramai juga yang tanya soalan ni tadi. So solat duha tu nak buat macam mana? Dah buat 4 rakaat tu nak buat 2 salam ke 1 salam? Tu pun ramai yang tanya. Sebab kita sebut tadi kan Nabi SAW solat 2 rakaat dulu, lepas tu naik matahari, lepas tu 4 rakaat, lepas tu dah matahari dah naik kadar yang kita sebutkan kejap lagi ni. So yang sebutkan 4 rakaat tu nak buat kita panggil 1 salam ke 2 salam, maknanya 2 ke ataupun 4 straight. Jadi dah dijawab pun dalam kitab ni kan. Apabila telah berlalunya ataupun naiknya waktu siang tu, waktu duha tu lah, naik sampai ke waktu duha, iaitu berlalu lebih kurang 1/4 daripada waktu siang. 1/4 daripada siang. Ini kita kata lebih kurang lebih kurang. Dia bukan secara tepat. So 1/4 siang, kalau 12 jam siang itu, maka 1/4 daripadanya 3 jam. So lebih kurang pukul 10. Ataupun kalau siang tu 16 jam, 1/4 daripadanya adalah 4 jam. So bergantunglah tengok kepada waktu siang berapa lama. Jadi kita solat tu kalau time kat Malaysia kita ni lebih kurang pukul 10 lah. Itu yang paling biasa sekali yang kita sebutkan. Lebih kurang pukul 10 pagi. Itu waktu yang paling afdal untuk solat duha. Nak solat duha lepas-lepas tu pun boleh, nak solat duha sebelum-sebelum tu pun boleh. Tapi ni waktu yang paling afdal. Kemudiannya Imam Ghazali kata maka solat duha 4 rakaat atau 6 ataupun 8. Okey, memang solat duha ni maksimum dia adalah 8. Dan itu yang paling afdal lah. 8 rakaat. Itu paling sempurna sekali adalah 8 rakaat. Itu paling cantik sekali. So, sembahyanglah duha tu 2 rakaat dan 2 rakaat. Masna, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Ini juga yang paling afdal. Kemudiannya pula, disebutkan di sini, telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seorang hendak banyakkan ataupun hendak kurangkan. Maksudnya kalau kamu nak banyakkan, silakan. Kamu nak sikitkan pun, sukatilah. Paling banyak 8 rakaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Ummu Hani, sepupu Nabi SAW. Beliau kata, Nabi SAW solat duha 8 rakaat. Dan baginda memberi salam pada setiap 2 rakaat. Okay. Kemudiannya macam kita sebut tadi, ada hadis yang sebut 6 rakaat contohnya. So, siapa nak banyakkan solat, silakan. Nak banyakkan solat, silakan. Nak kurangkan solat, silakan. Tengok kepada kesempatan waktu kita kan, mungkin kita sibuk dan sebagainya. Okey, kemudiannya nak baca apa waktu sembahyang duha? Macam mana kaifiyah ataupun cara nak solat duha tu sendiri? Ini yang mungkin ada di kalangan kita yang tak pernah solat duha pun semua hidup, ataupun solat duha ikut-ikut je. Dia ada 2 cara yang kita boleh buat. Satunya yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dan Imam Ibn Hajar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan kita solat duha ni, kita angkat takbir, kita niatkanlah kan, saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita solat, angkat takbir, baca doa iftitah macam biasa, baca doa iftitah, baca Fatihah sampai amin, lepas tu nak baca surah. So surah apa yang kita nak baca? Kata Imam As-Suyuti, beliau kata rakaat yang pertama kita baca surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, sampai habislah. Okey, surah Asy-Syams. Lepas tu kita pun rukuk. Bacalah tasbih. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Sujud, duduk antara 2 sujud. Sujud. Lepas tu kita pun berdiri balik rakaat kedua. Rakaat kedua kita baca Fatihah. Baca surah. Okey, apa baca surah apa pula lepas Fatihah? Baca surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. So kita baca Ad-Duha. So rakaat pertama Asy-Syams dan rakaat kedua Ad-Duha. Lepas tu macam biasa, rukuk, tidak sujud sampai tahiyat akhir, bagi salam.
Habislah 2 rakaat. Okey. Itu cara yang pertama yang diajar oleh Imam As-Suyuti dalam mazhab Syafi'i. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibn Hajar. Kemudiannya ada satu lagi cara yang disebutkan oleh Imam Ar-Ramli juga dalam mazhab Syafi'i. Beliau kata kita solat duha ni lepas Fatihah rakaat pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Dan rakaat yang kedua lepas kita baca Fatihah kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi yang ni paling senang lah, kuliah dengan Qur'an. Dan rasanya yang ini paling mudah untuk kita ikut bagi siapa yang mungkin masa tak cukup ataupun yang tak hafal lagi surah Asy-Syams contohnya. Jadi belum hafal lagi, maka boleh baca kuliah dengan Qur'an. Cuma kalau boleh cuba hafalkanlah. Itu pun dipanggil ayat-ayat lazim kan. Jadi kalau belum hafal, elok cuba untuk hafal. Tapi kalau tak boleh nak hafal juga, maka bacalah kuliah dengan Qur'an. Jadi jangan tinggalkan teruslah. Kalau tak baca juga kuliah Qur'an tu pun sembahyang sah. Sebab bacaan surah tu sunat. Lepas habis je waladhdallin amin Allahu akbar terus rukuk pun boleh. Tapi kita terlepaslah peluang untuk membaca Al-Quran tu kan. Al-Quran tu setiap huruf dapat 10 kali ganda pahala dia. Jadi macam rugilah kalau kita tak baca. Eloknya bacalah. Betul. Okey. Sambung. Okey. Kita nak sambung ke kita nak jawab soalan dulu? Soalan dulu lah kot. Ada orang tanya juga mungkin baru masuk dan mungkin orang kalau solat sunat duha orang tahu mostly duha ni untuk tambah rezeki. Isyraq tu sendiri tu untuk apa mungkin? Ataupun apakah itu solat isyraq? Ada orang tanya tadi. Tadi kita dah sebutkan dia adalah solat duha juga. Itu yang pertama. Yang keduanya dapat pahala menunaikan haji. Kalau kita buat step-step daripada awal tu iaitu sembahyang subuh berjemaah, duduk di tempat solat sampai naik matahari dan kemudiannya solat sunat isyraq, maka dapat pahala macam menunaikan haji. So besar pahala. Solat duha adakah dia dikira sebagai pembuka pintu rezeki? Mudah-mudahan. Itu berdasarkan kepada pengalaman para ulama. Ya, maknanya pengalaman para ulama ni diambil kira juga. Hanya berdasarkan pada pengalaman mereka, solat sunat duha ni memang membuka pintu rezeki. Jadi baguslah untuk kita buat. Cuma janganlah bila rezeki tak dapat-dapat juga terus kita berhenti sunat duha pula. Sebab sebenarnya kita dapat sunat duha tu sendiri pun rezeki dah. Sebab bukan semua orang dapat. Ada orang mungkin relax je, bukan buat apa pun tapi tak sembahyang juga. Kalau ada sebagai orang pula sibuk bekerja dan sebagainya, tak dapat juga. So bila kita dapat sembahyang tu pun, itu sendiri adalah satu rezeki yang sangat besar daripada Allah Ta'ala. Daripada Ellie, kalau macam nak pergi kerja, selesai solat pukul 7.30 duha juga kan waktu tu? Apa yang Ustaz ajar tadi, betul lah 7.30 dah duha. Dia macam ni, kan kita ada apps, Iman Pro ke, Muslim Pro ke, so dia ada tulis waktu syuruk. So bila kita tengok contoh yang sekarang ini 7.10 adalah waktu syuruk, kemudian tambah 16 minit. So 7.10 campur 16 minit jadi 7.26. So 7.26 itu adalah waktu duha. Ada setengah pendapat Imam Ghazali mengatakan setengah. Maksudnya setengah tu daripada 16 minit, setengah jadi 8 minit lah. So 7.10 campur 8 minit, 7.18. Kalau nak cepat macam tu kan, so boleh consider untuk solat sunat duha. Ada juga pendapat yang mengatakan 22 minit. So orang cakap ini lebih kurang lah ceritanya untuk kita solat sunat. Nak bermula, bukan 8.30 tu tak boleh solat. Nak bermulanya solat sunat duha untuk kita melepaskan daripada tak solat pada waktu haram. Macam tu lah lebih kurang. Wallahualam. Okey. Dan ada yang tanya tadi apa? Waktu syuruk tu apa ya? Syuruk tu waktu naik matahari. Waktu naik matahari. Maksudnya matahari, istilah mudahnya sunrise lah. Matahari naik. Jadi kita tengok kat tepi laut, kita akan nampak matahari naik. Itulah waktu dia. Dan waktu tu yang diharam, itulah syuruk. Ya, waktu tu yang dilarang solat. Waktu betul-betul matahari naik tu kan? Matahari naik tu waktu larang solat. Okey. Apa sebab Ustaz? Kemudiannya Dilarang ada solat. dalam hadis sebut tentang tanduk syaitan.
kan? Berada di situ. Jadi kita solat tu solat ketika tanduk syaitan keluar. Tapi senang cerita je, dia ada satu lagi hikmah sebenarnya tau. Dia ada satu lagi hikmah. Sebagai ulama dia orang cerita macam ni tau. Cara dia cerita macam ni. Dia kata para sahabat Nabi SAW ni, dia orang suka sangat solat. Suka sangat solat. Dan dia orang kalau boleh tak nak bergerak pun daripada Masjid Nabawi. Sebab apa? Sebab ada Rasulullah. Sebab ada Rasulullah. Dia sayang sangat Rasulullah dan tak nak berpisah. Kan orang kalau sayang tak nak berjauhan, tak nak berpisah. Jadi nak tengok muka Nabi SAW. Kalau boleh lama-lama nak tengok muka Nabi. Lama-lama nak duduk-duduk dekat-dekat dengan Nabi SAW. Jadi dia orang bila tak boleh duduk cara Rasulullah masuk dalam dia orang penuhkan waktu tu dengan semayang. Dia orang semayang. Lepas semayang. Maka bila Nabi SAW sendiri menyebutkan ada waktu-waktu yang dilarang solat, jadi waktu tu dia orang tak boleh semayang. Kan? Sampai gitu sekali. Jadi dilarang. Waktu ni jangan solat. Jadi dia orang terpaksa buat benda lain. Lepas tu, okey balik rumah. Contohnya kan. Jadi dia tak boleh semayang waktu tu. Berbeza dengan kita. Kita ni, waktu boleh semayang pun kita tak semayang. Jadi waktu tapi yang peliknya, waktu yang larang solat pula kita tak semayang. Itu yang salah tu. Kan? Itulah kan. Sedangkan waktu yang boleh tu sangat banyak. 24 jam tu berapa minit je yang tak boleh semayang. Tapi waktu tu pula je kita kelar kabut nak semayang. Padahal dia beza dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun suka semayang. Lepas semayang. Jadi bila dia waktu larangan, okey. Dulu orang kata kan. Okey, jangan semayang. Stop. Waktu ni stop. Kau jangan semayang waktu ni. Okey, itu antara hikmah dia lah sebenarnya. Saya ada dengar yang 14 minit syuruk adalah waktu isyraq. Dan 14 minit selepas waktu duha mohon pencerahan baru masuk. Baru masuk. Okey. Kita sebutkan tadi 16 minit lebih kurang 16 minit selepas daripada waktu naik matahari sudah dikira sebagai waktu solat sunat isyraq atau solat sunat isyraq. Dah mula dah waktu tu. Dah boleh solat. Dan solat sunat isyraq itu sendiri adalah solat duha ikut pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. So kita gabungkan dua-dua, solat duha dan solat isyraq. Itu dah bermula waktu duha. Bukan 14 minit kemudian tu baru mula waktu duha. Tak. Waktu tu dah dikira sebagai waktu solat duha. Dia orang tanya waktu larang solat tu pukul berapa? Contohnya kan macam kita solat subuh, kalau orang yang solat awal waktu on time tu Masya Allah lah kan. After je dia habis solat subuh, katalah pukul 6.10, so dia tak boleh solat sunat duha. Maknanya belum boleh lagi start solat sunat lah. Belum duha pun lagi waktu tu. Belum duha. Maknanya tak boleh solat sunat. Tetapi kata kalau ada orang solat lewat waktu sebab dia baru jaga, contohnya 6.45 baru solat. So maknanya waktu larangan solat sama dia sebab sama perbuatan je lah. solat subuh, lepas perbuatan solat subuh, lepas solat subuh je solat dah waktu fardu larangan. lah. Ya. Solat fardu. Bila kan last waktu solat duha? Ada waktu last ke? Last waktu solat duha adalah masuk waktu zuhur. Sebelum zuhur. Masuk waktu zuhur je habis dah. Sebab Kenapa ada ada juga orang soalan cakap? Ada soalan cakap pasal waktu zawal haram solat sunat. Zawal tu. Waktu zawal maksudnya waktu tergelincir matahari. Sebenarnya waktu zawal bukan waktu larang solat sunat. Sebenarnya sebelum zawal. Dia ada tersilap sikit ni. Sebelum zawal. Maksudnya sebelum zuhur. Beberapa minit sebelum zuhur. So beberapa minit sebelum zuhur tu memang waktu dilarang solat. Tapi larangan solat macam kita dah sebut tadi. Larangan solat kalau solat tu tak ada sebab. Kan? Ataupun solat tu sebab dia kemudian. Jadi beberapa minit sebelum zuhur kita tak bolehlah semayang istikharah, semayang semayang hajat. Yang tu tak boleh lah. Contohnya sekarang ni zuhur pukul 1.22. So satu suku lebih kurang begitu, jangan kita semayang istikharah, semayang hajat pula. Contoh kita masuk masjid awal. Kita masuk masjid awal nak semayang zuhur. Kan? Jadi kita pun sementara nak menunggu waktu zuhur tu, kita pun semayang istikharah. Kebetulan memang nak istikharah, nak beli kereta ke tidak, contohnya. Jadi Sedapnya suara Asma.
Mulut ada stokin. Okay. Jadi waktu yang dilarang solat yang tak ada sebab ataupun solat yang sebabnya kemudian, solat hajat, solat istigharah, solat minta hujan. So solat yang lain boleh. Macam contohnya solat duha. Solat duha ni solat yang berwaktu. Dan waktu duha bermula daripada naik matahari ke atas segala tadi tu sampai ke waktu zuhur. Sebelum zuhur tu lah. Okey. Jadi itu waktu dia. Jadi dia solat yang berwaktu. Solat yang berwaktu tak ada masalah. Ataupun solat tu ada sebab. Kan? Jadi boleh. Tak ada masalah. Masih boleh lagi. Tapi kalau tanya afdal ke tidak, of course lah. Yang afdal adalah pada waktu yang kita kata lebih kurang pukul 10 pagi tu. Itu yang paling afdal sekali. Kenapa pukul 10 pagi Ustaz? Macam mana pengiraan dia Ustaz? 1/4 daripada waktu siang. 1/4 daripada waktu siang. Sebenarnya kita boleh kira 1/4 ni. Kalau kita kira daripada waktu subuh pun boleh. Kita boleh kira daripada waktu naik matahari pun boleh. Kalau kita nak kira daripada waktu subuh. Subuh pukul 5.58. Pukul 6 lah lebih kurang kan. Maghrib lebih kurang pukul 7.30. So pukul 6 sampai pukul 7.30 maghrib. Masanya selama 13 jam setengah. 13 jam setengah. So 13 jam setengah, kalau kita nak bagi kepada 4, sebab dia 1/4 kan, 1/4 iaitu bersamaan dengan lebih kurang 3 jam 20 minit macam tu lah. 3 jam 20 minit. So 3 jam 20 minit selepas daripada subuh. So kalau 3 jam 20 minit selepas daripada subuh, maka waktunya dah bermula lebih kurang ataupun 3 jam 20 minit lebih So bermula lebih kurang pukul 9.20 lebih ataupun 9.30 macam tu. So itu waktu dia. Okey. 9.30, 9.20 lebih tu, itu waktu dia. Kalau kita kira siang ni bermula daripada waktu naik matahari. Kalau naik matahari pukul 7 lebih dan maghrib 7.30, so dia akan jadi 12 jam. 12 jam bagi 4 adalah 3 jam. So 7 tambah 3 pukul 10. 10 malam. 10 pagi. 10 pagi. So lebih kurang waktu tu lah. Okay, jangan 10 malam pula Okay. So pukul 10 pagi. Sama ada pukul 9.30 pagi ataupun pukul 10 pagi, itulah dia waktunya sebenarnya. Itu waktu yang kita kata paling ngam lah untuk kita sembahyang duha. Tapi macam kita sebut tadi, dia lebih kurang. Sebab saya tak adalah kira tepat-tepat. Tak ada dah kira dengan minit-minitnya sekali apa semua kan. Lebih kurang. Dia lebih kurang waktunya. Dia waktu yang dipanggil sebagai waktu matahari telah naik. Matahari telah naik. Waktu tu dah mula panas dekat luar. Pukul 10 tu dia lain dengan pukul 8 pagi punya panas. Pukul 8 pagi matahari dah ada. Tapi sejuk lagi. Dia masih okey. Masih redup-redup lagi kan. Tapi pukul 10 tu kan dah matahari dah bahang kan. Waktu tu kalau orang bekerja, orang yang bekerja kat luar ni, contohnya orang bertani, waktu pukul 10 pagi tu dia dah berpeluh tu, dah panas lah. Dia dah mula kerja daripada pukul 7 pagi, 7.30 pagi dia dah mula contohnya. Pukul 10 pagi dah panas. Dia akan mencuba untuk rehat sekejap, minum-minum sekejap. So waktu tu yang disunatkan untuk sembahyang duha. Waktu tu kau break untuk semayang. Jangan break untuk minum makan je. Orang yang kerja pejabat pun kadang-kadang, kalau kerja pukul 8 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari, kan, untuk sesi pagi, pukul 10 tu mungkin dia akan break sekejap. Dia akan pergi ke pantry sekejap, baca kopi sekejap, dia akan ambil apa, dia nak munch apa-apa ke. Kalau kita ada program pun kan, kalau kita ada program macam program seminar apa semua kan, kalau program seminar tu mula pukul 8, lebih kurang pukul 10 mesti dia akan break. Kan? Dia akan break sekejap. Tea time sekejap. Lepas tu 10.30 macam tu baru mula balik sampai pukul 12.30 contohnya. Jadi itu waktu memang biasanya manusia ni dia akan ada rehat waktu tu. Ada waktu rehat sekejap. So Islam ajar kita waktu begitu, jangan kau cari makanan je, jangan cari biskut, jangan cari karipap semata-mata. Tapi carilah sejadah. Cari sejadah, solat sunat. Kembali pada Allah Ta'ala. Sebab kita kira ingat rezeki yang kita cari satu hari tu sebenarnya Allah Ta'ala yang bagi. Jadi kita solat tu mengingatkan kita balik kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah.
Sebab waktu antara subuh sampai ke zuhur dia tak ada semayang yang lain. Jarak dia panjang. Subuh sampai zuhur kan. Jarak dia panjang. Zuhur dengan asar pendek masa dia. Asar dengan maghrib tak jauh juga. Maghrib dengan isyak tak jauh juga. Isyak nak ke subuh, okeylah ada waktu tidur. Kan? Tapi antara subuh dengan zuhur, waktu dia panjang yang kita berjaga tu dalam keadaan kita tak solat. So adanya solat sunat dekat situ. Mengingatkan kita balik pada Allah Ta'ala. Kembali pada Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang cakap boleh gabung tak solat sunat duha dengan solat sunat yang lain? Boleh kalau dia sesuai, maknanya sama dengan dia punya kaedah dia. Contoh solat sunat wudu, solat sunat tahiyatul masjid. Boleh, tak ada masalah. Taubat, hajat, Taubat, boleh. Boleh kan? Hajat, istikharah semua boleh. Sebab waktu tu waktu yang dibenarkan untuk solat hajat, dibenarkan untuk solat istikharah. So silakan. Kita solat tu gabungkan semua niat dia, tak ada masalah. Sambil niatkan solat duha sekali dengan solat istikharah. Kalau terjaga subuh dalam pukul 7.05, kira qada ke apa Ustaz? 7.05 minit. 7.5 minit tu masih subuh ke tidak? Itu dia punya soalan dia dulu. Kalau masih subuh macam sekarang ni, habis subuh 7.10. So kalau 7.5 minit dia semayang, katalah 7.5 minit dia bangun, dia terus masuk toilet, melompat tu masuk toilet, terus ambil semayang, terus semayang. So 7-8 minit dia semayang. 7.10 habis semayang, 2 minit. So solat tunai lah, bukan solat qada. Tapi kalau terjaga, kalau terjaga lepas daripada tu contohnya, ataupun memang tak sempat, dia bangun 7.5 minit, dia baru nak mamai, baru nak, ya Allah, subuh tu habis 7.10. Baru nak masuk toilet, baru nak habis semayang, baru nak carikan telekong, baru nak pakai telekong, dah 7 suku contohnya. So, terkeluar pula rambut waktu tu. Rambut tu keluar pula. Betul kan? So waktu tu solatnya dia panggil solat qada. Qada, solat subuh tu dia panggil qada. Perlu niat qada tak? Dia kita qada ni niat ke tak niat, dia dah jadi qada. Automatik dia jadi qada sebab waktu dah habis. Senang. Okey, kalau kita niatkan boleh. Dan memang sebenarnya secara automatik kita akan niat qada sebenarnya sebab kita tahu dah masa dah habis. Kita dah tahu dah matahari dah terang dah kat luar. Macam dah tahu dah solat aku ni solat habis waktu dah ni, dia bukan waktu subuh dah. Takkan kita nak niatkan tunai lagi. Memang bukan tunai lah. Ustaz, kalau nak qada solat, niat qada tu mesti sebut qada ke? Apa-apalah maknanya untuk maknanya contohnya solat kalau nak solat qada, mesti nak kena sebut perkataan qada ke dalam niat kita? Saja aku solat qada subuh tak sebut pun dia tetap jadi qada. Yang untuk lepas-lepas zaman-zaman dulu tu Ustaz contohnya. Oh, kalau nak kalau yang lepas-lepas kita kena ada niatkan bahawa kita solat tu untuk yang lepas lah. Contohnya waktu subuh, kita nak solat, kita kena ada beza antara solat sunat solat subuh yang tunai untuk hari tu dengan solat subuh yang semalam yang kita terlepas. So niat yang membezakan. Jadi waktu kita takbiratul ihram tu, kita kena tahulah kita sembahyang subuh tu untuk hari ni ke yang untuk semalam. Maksudnya kalau untuk hari ni tu maksudnya tunai lah. Kalau kita kata untuk semalam, untuk kemarin, untuk tahun lepas, untuk 2 tahun lepas, untuk 10 tahun lepas yang kita tertinggal, maka secara automatik kita dah niatkan qada sebenarnya. Sebab kita tahu kita sembahyang tu untuk apa sebenarnya. Lintasan bercukup itulah maksud niat. Lintasan dalam hati tu, aku ni sembahyang apa sebenarnya? Aku sembahyang subuh untuk 10 tahun lepas. Itu maksudnya qada lah. Walaupun kita tak sebut qada secara spesifik. Ataupun kita sebut, aku nak solat subuh yang lepas-lepas aku tinggal. Contohnya kan dalam hati kita tu. Dalam hati kita ada sebut gitu. Kita tahu lepas-lepas kita ada banyak tinggal solat subuh. Sebab asal bangun pagi je pukul 10. Asal bangun je pukul 10 contohnya. Kita tahu dah sembahyang subuh banyak tinggal. Waktu duha. Jadi bila dia niat, memang dia tahu aku nak sembahyang ni untuk ganti sembahyang subuh aku yang banyak utang tu. Aku banyak utang sembahyang subuh. Jadi qada lah tu namanya. Jadi dia terus automatik jadi qada sebab kita dah niat. Itu dah dia sebenarnya niat. Dan kita buat tu ada tujuan. Ada tujuan. Okey, aku punya tujuan ni sembahyang ni sebab apa? Jangan lepas sembahyang orang tanya kau sembahyang apa sebenarnya tadi? Tak, aku main sembahyang aja. Sebab tak ada tujuan lah. Aku main sembahyang je. Taklah, kau kan ada banyak hutang 10 tahun lepas, kau kan tak sembahyang banyak.
Tu kira bayar hutang yang dulu lah. Tak boleh lah. Sebab itu bukan niat. Dah lepas sembahyang kan. Dah lepas sembahyang. Dia kena sebelum sembahyang ataupun waktu takbiratul ihram tu mesti ada lintasan, okey aku tengah bayar sembahyang yang dulu. Walaupun tak spesifik tarikh sekian-sekian kan, hari Rabu 29 bulan 6 tahun Masa. kan. Tak payahlah spesifik. Okey. Boleh ke solat qada pada waktu lain? Pada waktu Zuhur, Asar, besok ke? Boleh, bila-bila. Solat qada yang tak boleh buat bila waktu khatib dah naik atas mimbar, kita nak sembahyang Jumaat bagi orang lelaki lah. Dah masuk waktu khatib dah naik atas mimbar, dia kena duduk dah lah, tak boleh solat qada dah. Dan kalau waktu solat yang tersebut tu dah nak habis. Contohnya dia nak qada yang semalam, yang kemarin, tapi subuh dah nak habis dah ni, bangun tadi pukul 7.05. Jangan pergi sembahyang qada semalam dulu. Sembahyang dulu subuh hari tu dulu. Jangan terlebih rajin pula. Semalam pun aku tak sembahyang lagi ni. Semalam punya dulu dah. Habislah kan. Sebab tu dia sembahyang. Waktu tu tak boleh dah sembahyang qada. Selain daripada waktu tu, dia boleh qada. Okay. Dia nak qada waktu tengah hari ke, dia nak qada waktu pagi lepas subuh ke, waktu sebelum maghrib ke, lepas asar. Semuanya boleh untuk dia qada sebenarnya. So qada ni tak kisah bila masa, tak adalah macam kalau solat subuh, qada subuh, solat zuhur, qada zuhur. Dia tak kisahlah zuhur nak kisah Ada yang tanya macam mana nak solat gabung, niat gabung tu. Saja aku solat sunat duha dan solat sunat hajat dan solat sunat istikharah dan solat sunat apa-apa sesuatu macam tu lah cara dia. Boleh, tapi tak payah sebut perkataan. Sebenarnya tak payah sebut perkataan solat sunat tu. Solat sunat yang awal tu solat sunat kan? Solat sunat hajat, duha dan hajat dan istikharah. Contohnya cukup kan? Ataupun kalau tak sebut dan pun tak apalah, dan tu dia dari segi grammar bahasa je. Kalau tak sebut dan pun kita faham. Yang penting faham kita tu, kita sembahyang tu untuk apa. Kita punya tujuan tu, kita sebut niat ni adalah tujuan. Tujuan dalam hati yang disertakan dengan perbuatan. So, tujuan kita tu sebenarnya apa? Engkau sembahyang tu sebab apa? Kalau engkau sembahyang tu sebab duha dan hajat, itulah dia. Itu niat, itu namanya. Ustaz, niat tu boleh tak kita macam, kita tak angkat takbir, kita dah niat macam, aku nak solat dalam, solat sunat tu dalam 4 gabungan niat. Baru Allahu Akbar. Sebelum waktu takbir tu kena ada lalukan 4-4 tu. Kena ada lalukan. Tapi lalukan kadang-kadang kan kita nak masuk zuk lah apa benda semua macam saya jaga Allahu Akbar, baru sambung balik niat seterusnya. Boleh lagi ke? Macam tu. Solat sunat boleh dimasukkan, tak ada masalah. Kalau solat sunat boleh dimasukkan, maksud Ustaz? Sebenarnya kita baru masukkan niat-niat yang lain tadi tu. Okay. So sebaiknya qada subuh dulu dan baru solat sunat isyraq. Okey. Kalau macam tadi kan, kita kata bangun 7.05 ke, lepas tu tak sempat nak sembahyang subuh, dah habis waktu subuh kan. So, adakah nak sembahyang sunat isyraq waktu tu? Jangan sembahyang isyraq, sembahyang qada subuh dululah. Qada subuh, lepas tu sembahyang isyraq. Okey. Dari Bangkok jelas sekali. Dari Bangkok pun ada juga. Nak ke apa yang Bangkok? Dari Bangkok. Thank you. Itulah. Kiranya niat qada subuh you. Okay, thank you you. So, ada juga yang minta nanti di hujung ni kita akan doakan, terlepas nama dia. Tapi dia kata cousin dia ke siapa tah yang tengah kritikal sekarang di hospital, jadi dia minta doakan. Boleh tak nak tanya keluar daripada soalan, daripada kita punya ni tajuk? Ya, boleh. Okay. Alright. So sekarang ini ramai juga yang bertanya, jadi Japa Tolong sampaikan juga, dan diri sini pun nak tahu juga kan. Kita tahu macam transgender, apa lagi yang lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki, LGBT lah, lesbian, gay, bisexual, transgender. So persoalannya adalah memandangkan kita semua ada media sosial, dan apa hukum kita melihat Instagram, Facebook ataupun orang tu sendiri. Soalannya kalau dalam media sosial, kita tengok, kita tak suka tapi kita pergi tengok. Dan kalau kita bertemu dia bertentang mata pula, macam mana Ustaz? Adakah kalau tak boleh tengok dia orang kena lari setempat ke?
Lari Lari setempat ke setempat. lari daripada tu ke hukum. Okey. Hukum dia apa Ustaz? Macam kartun tu lari setempat tu duduk kat situ je kan. Okey. Hukum pertama sekali hukum melihat. Lepas tu baru kita pergi kepada hukum tengok Facebook lah. Tengok Instagram dan sebagainya lah. Okey. So pertama sekali kita tengok secara direct. Tengok secara direct. Apa hukum dia? Hukum tengok kepada orang lain secara direct ni. Kalau dia tu tutup aurat dia, maka kita tengok tu sendiri, hukum dia jadi haram kalau menimbulkan syahwat, menimbulkan nafsu. Okey. Contohnya tengok kepada orang tu walaupun dia pakai tudung, macam contohlah sekarang tengok Ijah. Okey, ada sahabat-sahabat sedang menonton sekarang ni. Saya bagi contoh Ijah terus sebab memang sebab kita tengok kadang-kadang dekat komen-komen tu ada yang macam tak berapa nak elok sangat kan. Jadi dia tengok, tapi tengok tu dengan nafsu. Maknanya tengok tu dengan aku nak kahwin dengan kau, aku nak kan. Jadi dia tengok tu bukan dengar pun apa kelas apa kita sebut pasal doa kepada zikir, dia tak peduli pun benda tu. Dia tengok macam tu kan. Jadi waktu tu haram. Kan? Hatta kalau datang kelas, guru mengajar contoh macam Ija pergi Habib Ali Zainabidin punya kelas contohnya kan. So pergi kelas Habib Ali Zainabidin, lepas tu tengok dekat Habib Ali tu cair kan, meleleh-leleh, Elio tengok. Allah. Bukan Ija ni orang lain tapi maksudnya orang yang tengok tu lah kan. Jadi dia tengok tu macam tu sekali kan, entah apa Habib sebut pun dia tak peduli dah kan. Jadi itu dipanggil melihat dengan syahwat, melihat dengan nafsu. Jadi melihat dengan nafsu hukum dia haram. Walaupun Habib tu pakai jubah, pakai serban. Dia elok dah pakai jubah, pakai serban. Tapi tengok tu dengan nafsu. Sampai ke tahap, senang ceritanya, tengok tiang pun kalau dia timbul nafsu, hukum dia haram. Tapi memang masalah besar lah dekat jiwa dia tu. Kan? Maknanya kalau tengok tiang pun dia bernafsu, maknanya dia ada masalah mental lah tu. Kan? Kena pergi cek kat doktor cepat-cepat lah. Tapi hukum dia jadi haram. Macam tengok. So sama macam tadi tu orang Ustaz jap. Yang dipanggil LGBT tadi tu lah. Ya. Sebab nak faham dari nafsu tu sendiri. Okay, contoh orang tengok, contohlah perempuan tengok, oh Masya Allah handsome-nya. Adakah tu dah dikira naik syahwat? Ataupun macam sekadar indahnya ciptaan? Ke macam mana? Macam mana kita nak tahu naik syahwat tak naik syahwat? Indahnya ciptaan Tuhan. Naik syahwat tu dah tak boleh. Astagfirullah. So macam mana nak? Kayu ukur dia adalah ada je getaran dalam jiwa tu. Vibration. Dia adanya vibration dalam jiwa, dalam ada perasaan tu tau. Dia jenis macam lawa ni. Istilahnya kadang-kadang orang panggil cair. Melting. Ataupun bila nak tengok tu dia tengok tu sebab suka sangat tengok muka dia. Itu je semata-mata kan. Jadi rasa dia biasanya itu sebenarnya dah nafsu sebenarnya tu. Jadi walaupun rasa tenang. Tengok macam tenangnya nafsu tu. Walaupun tenang. Kan kita tengok muka orang soleh ni, Masya Allah Ustaz. Contoh Ahlul Bait kan, dia tenang yang dia tengok kepada itu kita kata dia ada beza lah nafsu dengan tak ada nafsu tu. Tengok tengok kita rasa tenang, dengan kita tengok kita rasa dudap. Dia lain tu. Okey. So nafsu dia akan mendatangkan kadang-kadang jantung dia akan lebih berdegup lebih kencang. Jadi tu kena jaga benda tu. Ustaz, kalau sorry. Kita tengah tengok, adakah kita kena berlari setempat waktu tu? Soalan dia tadi. Dia patut memalingkan pandangan. Pandang lain waktu tu. Boleh tak kita bawa macam ni supaya kita ni lebih terarah apabila kita melihat orang-orang soleh kan, Allah bagikan ketenangan supaya kita punya niat melihat orang soleh ni berpahala. Beginilah rupa-rupanya para sahabat apabila melihat wajah Nabi tu, dia rasa macam makin tenang, makin cinta pada Allah. Inilah rasa rupa-rupanya pada zaman dahulu yang Allah bagi hadir ke orang-orang yang soleh ni, perasaan kita seperti itu. Yang bukan meleleh-eleh tapi rasa macam Masya Allah ni baru aku tengok orang-orang kategori yang ada Ahlul Bait ataupun keturunan-keturunan Nabi ni. Supaya kita ni lebih cinta pada Nabi. Boleh tak kita bawa perasaan tu Ustaz?
boleh kita bawa perasaan tu macam tu, tapi dengan syarat macam kita sebut tadi lah, kita kena jaga. Jangan setan bisikkan kepada kita, dia jadi perasaan nafsu pula. So itu dia punya, dia macam dia thin line lah kiranya. So, niat tu baik, dapat pahala. Tapi jangan sampai dia terpengaruh dengan benda yang lain pula. So kena jaga-jagalah. Sebab hati ni dia berbolak-balik kan, dia boleh berubah-ubah. Mula-mula kita kata kita tengok tu sebab kita teringat sahabat tengok Rasulullah apa semua. Tapi takut-takut nanti kan dia berubah pula dengan ke arah yang lain. Jadi kena jagalah. Gitulah. Baik. Seterusnya, so melihat orang yang macam transgender, orang yang dah ubah jantina dan sebagainya ni, secara kalau orang tu memang betul-betul diingat orang ni lelaki, untuk orang lelaki dia kata, dia ni memang lelaki, memang jantan. Aku tengok dia macam mana pun memang tak ada nafsu. Tengok macam mana pun tak ada nafsu. Maka boleh tak kita tengok juga? Kita kata macam ni, jangan terlalu mudah untuk percaya pada diri sendiri. Jangan terlalu mudah percaya pada diri sendiri. Itu sebablah dalam Islam larang untuk melihat budak lelaki yang jambu. Yang dipanggil sebagai amrad. Budak lelaki yang jambu ni, sebab apa larangan melihat dia tu? Sebab memang betul secara umumnya orang tak ada nafsu. Tetapi dia boleh timbulkan nafsu sebab dia terkenang-kenang wajah orang perempuan. Lagi-lagi di dalam masyarakat yang mana orang perempuan dia tak dapat tengok. Orang perempuan tutup muka, orang perempuan duduk dekat balik tabir kan. Jadi yang dia nampak cuma orang lelaki yang jambu. Budak lelaki yang jambu tu budak umur 10 tahun, budak tu. So budak tu yang menggambarkan kecantikan perempuan. So bila dia tengok budak, dia teringat kecantikan perempuan. Kan budak kan, walaupun dia budak lelaki, tapi lah misai belum ada, janggut belum ada kan. Memang muka tu muka suci, muka bersih lagi kan. Flawless lagi kan waktu tu kan. Jadi dia tengok muka budak tu, dia terkenang-kenang nafsu kepada orang perempuan. Jadi oleh kerana tu Islam larang daripada melihat kepada budak lelaki yang macam tu. Okey. Jadi kita boleh samakan juga dalam bab yang ini lagilah. Kita tahu dia memang jantan, memang lelaki. Tapi sebab dia dah suntik sana, dah suntik sini, dia dah masukkan silikon, dia dah ambil obat tu, dah ambil obat hormon ni dan sebagainya, sampai dia punya body dia tu sampai lebih daripada orang perempuan pun. Dah jadi fake pun sebenarnya. Tapi bila tengok, lelaki yang tengok orang macam tu, yang bahayanya apa dia? Boleh menyebabkan dia teringat. Dia menyebabkan ternaik juga nafsu dia. Walaupun dia tak adalah nafsu dengan si dia tu. Kita kena ingat, mungkin sebab dia tahu orang tu lelaki, dia tak ada nafsu pada orang tu. Tetapi, dia punya diri dia tu, dia telah terusik. Nafsu dia tu telah terusik. Jadi walaupun dia tak ada terus mengurat jantan dan dah jadi perempuan, dah jadi macam perempuan tu. Tapi sebab nafsu dia dah terusik, dia dah mula tak keruan. Dia dah mula nak mengurat orang perempuan sana, nak mengurat orang perempuan sini dan sebagainya. Sebab lagi-lagi kalau dia belum kahwin dah. Kan? So dia cari orang sana, dia cari orang perempuan sini. Sebab apa? Sebab nafsu dia dah diusik, dah disentuh tadi. Jadi oleh kerana itu Islam melarang kita. Sampai lagi-lagi yang lagi teruk lagi daripada tu, ada orang yang sampai berpeluk pula dengan golongan macam ni. Itu memang salah besar. Memang salah besar. Walaupun masuk TV, masuk Facebook dan sebagainya, benda tu salah. Tak boleh buat. Jadi jangan, alah tak apa, dia kan lelaki juga, peluk je lah, tunjukkan tanda kasih sayang. Bahaya. Sebab dia dah berubah kan, dia dah tak macam lelaki dah. Dah tak macam lelaki dah. So tak boleh buat benda macam tu. Kena elakkan diri daripada jadi fitnah macam tu. Fitnah ni maksudnya bukan orang tuduh kita, tapi hati kita sendiri, nafsu kita sendiri yang bergejolak dengan sebab tu. Dia dah jadi macam dia peluk orang perempuan, tapi dia tahu orang tu lelaki, tapi body tu macam orang perempuan, ataupun walaupun orang perempuan pun body tak macam tu pun, tapi dia dah terasa macam tu. Jadi akhirnya kan nafsu dia dah dirangsang maknanya. Itu jangan buat, hukumnya haram. Okey, itu kalau kita kata yang secara direct. Facebook macam mana pula? Facebook kalau kita follow, kita tengok. Okay, balik pada yang tadi tu, kalau tengok boleh menimbulkan nafsu, dia jadi haram. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah tengok menyebabkan kita nak kutuk. Kan?
Sebab kita nak maki hamun kan, mulalah nak geramnya aku, geramnya kan, terus serangan demi serangan kita lontarkan kan. Jadi akhirnya kita sendiri yang sakit jiwa kan, sebab kita geram dengan orang, kita marah dengan orang kan. Pasal saya sendiri secara biasanya saya akan unfollow ataupun saya takkan tengok pun Instagram orang yang saya rasa sakit hati kalau tengok. Hatta kadang-kadang setengah ahli politik pun saya tak suka nak tengok, nak follow, nak apa semua, sebab kadang-kadang kita macam geramnya aku. Kita rasa macam tu kan. Baik tak payah tengok pun. Sebab dia tak memberikan kebaikan kepada hati kita. Sayangilah jantung anda. Kan? Jadi kita ni macam tak sayang jantung aja kalau kita asyik pergi benda-benda yang negatif ni. Dia jantung kita ni kesian tau. Kita asyik tertekan macam tu tau. Jadi better janganlah. Kita sendiri yang trigger diri kita. Pergi tengok benda tu, lepas tu nak maki. Dah lah, lepas tu bila kita maki hamun, kadang-kadang keluar perkataan-perkataan yang berdosa. Maki orang dengan mencarut, dengan apa semua. Kita marah dia buat dosa, tapi kita sendiri buat dosa. Kita maki dia, kita pun berdosa juga. Jadi macam, kau nak tegur orang, tapi kau sendiri buat dosa. Kau maki dia, kau sebut segala binatang, segala apa semua kan. Dia macam kalau kita kata dengan dia, kau ni lembu contoh Imam Ghazali kata sebenarnya benda tu dosa juga. Sebab apa? Sebab dia bukan lembu, dia orang. Jadi kita kata buat korban. Kau ni lembu, elok buat korban je. Contohlah kan. Jadi sebenarnya salah, kita sebut tu pun salah. Walaupun pada orang yang buat dosa. Dia memang buat dosa, kita tahu. Dia buat pembedahan tukar jantina, apa semua tu memang benda dosa. Tapi jangan kita pula buat dosa dengan sebab dosa yang dia buat. So kita dah rugi kat situ. Itu nombor 2. Nombor 3, kita follow dia, menambahkan pula kekuatan ataupun keyakinan dia, dan juga makin bersungguh-sungguh pula dia nak mempromosikan produk-produk dia dan sebagainya. Sebab apa? Follower tinggi. Follower ramai ni dia memang akan lebih mudah untuk dijual produk. Jadi makin teruk dan makin teruk. Dengan sebab apa? Sebab kita yang menyumbang. Sebab kita follow dia. So tak payahlah follow dia. Senang, unfollow, habis cerita. Kita pun tenang dan kita pun tak support dia. Kita pun tak payah nak maki hamun, dan dia pula merasai kekurangan. Tak ramai orang sokong dia. Dan akhir sekali, mudah-mudahan apabila dia ditegur, dia diberi nasihat, mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada dia. Dia mungkin boleh jadi lebih baik daripada kita. Amin. So, jangan lupa untuk Amin. mendoakan. Jangan lupa untuk doakan orang macam ni. Doa. Doakan untuk dia. Banyak orang kutuk, doa tak nak. Cubalah doa untuk mereka. Kan? Jangan sampai kita kutuk, tapi kita lupa dia adalah saudara se-Islam kita. Dia saudara se-Islam kita. Saudara bukan saudari. Saudara se-Islam kita. Jadi doa banyak-banyak. Minta supaya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia dan bagi istiqamah juga pada kita. Dan kita pun kena istiqamah. Jangan kita rasa kita dah kutuk orang tu, kita tak selamat daripada apa yang kita kutuk. Jadi jaga-jaga, sebab ada satu pandangan para ulama yang sebut, kalau kita melihat seseorang yang buat dosa dan kita dengan memperlekehkan, alhamdulillah, kita memperlekehkan dosa dia tu, memperlekehkan dia sebab dia buat dosa tu, nescaya nanti Allah Ta'ala uji kita dengan dosa yang sama. Na'udzubillah. Jadi jaga-jaga sangat-sangat. Jangan sampai nanti Allah uji kita dengan dosa itu juga. Sebab kita pandang lekeh dia. Jadi kita kena doakan dia. Doakan dia, tapi kita tahu benda tu salah. Benda tu haram tetap haram, bukan jadi halal. Dan memang kita kena war-warkan benda ni, selalu sebutkan benda ni. Kita kata benda ni memang haram, benda ni Allah Ta'ala tak redha. Dalam masa yang sama, kita tak payah nak follow, tak payah nak kutuk maki hamun. Sebab bila ada lagi satu kan, bila maki hamun ni sebenarnya kita tambahkan komen. Tambah komen ni orang lagi seronok kadang. Ada orang dia lagi seronok. Tinggi engagement. Betul. So, Ustaz, perlu ke kita melihat transgender dengan perasaan benci sebab marah? Ke macam mana cara kita melihat? Kita melihat mereka sebagai hamba Allah Ta'ala yang melakukan dosa. Kan? Dosa dia tu kita benci.
Dosa yang dia buat tu kita benci. Dosa yang dia buat tu kita boleh marah. Kita perlu buat amar ma'ruf nahi mungkar. Kan? Cegah kemungkaran. Itu betul. Tapi bukan dia tu sendiri kita terus letakkan dia memang confirm ahli neraka. Jangan sampai kita letakkan dia ni dah memang dah tak ada harapan dah, memang confirmnya. Mati neraka ke berapa aku tak tahulah. Kan? Jadi kita jangan letakkan macam tu je. So kita kena pandai bagikan antara okey ni pelaku dosa dan juga dosa tu sendiri. So dosa tu memang kita kena benci, kita kena kutuk, kita kena marah, kita kena, maknanya kita tak sukalah. Kutuk ni bukanlah maknanya kutuk dengan tulisan yang maki ambun tapi maksudnya kutuk dalam diri kita. Kita tahu benda tu benda yang Allah Ta'ala laknat. Itu kutuk lah tu maksudnya. Benda yang Allah laknat. Apa yang dia buat tu. Jijik. Boleh. Perbuatan tu jijik. Betul. Dalam Quran pun Allah Ta'ala gunakan perkataan fahsya. Itu maknanya benda yang jijik. So kita boleh kata. Kita boleh pandang jijik perbuatan tu. Apa yang dia buat tu jijik. Itu boleh. Tapi dia tu mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan dia. Mudah-mudahan dia boleh kembali kepada jalan yang benar. Dia boleh menjadi seorang yang soleh. Yang boleh membantu Islam pula satu hari nanti. Ada soalan. Rupanya ramai orang. Topik ni jadi satu topik hangat. Tak apa. Boleh ke sikit sambung sebab kita pun macam seminggu dalam 2 kali kan. Ustaz, contohnya kalau ada kita punya close friend yang terjebak dengan LGBT, then how kita nak advise her? But at the same time, we don't want to hurt her heart. Macam cara dia. Okey. Satunya, kita jadikan dia sebagai kawan lah. Maknanya memang kawan kita kan. Jangan kita sisihkan dia terus. Dan kita pisahkan dia terus daripada diri kita. Kalau dia memang kawan kita lah. Kalau dia memang kawan kita, dan terus berkawan. Tak ada masalah. Seperti mana orang lain berkawan dengan kita walaupun kita banyak dosa. Kan? Kita tahu kita ni banyak dosa dan kita tak nak kawan-kawan kita pulaukan kita dengan sebab dosa-dosa yang kita buat. Kalau ada orang tahu apa dosa yang kita buat, diorang semua tak nak kawan dengan kita. Tapi sebab diorang tak tahu, itu je. Tapi kita pun tak nak kalau diorang tahu menyebabkan diorang tak nak kawan kita. Kita harapkan mudah-mudahan dengan aku ni walaupun banyak dosa, kau janganlah pulaukan aku. Dan aku perlukan support korang. Sama juga macam diorang. Diorang dosa. Tapi diorang tetap perlukan support daripada kita. Tetap kita adalah kawan. Kawan tetap kawan. Cuma dia ada dia punya batasan-batasan. Kawan yang begini ni bukan dia jadi sahabat yang memang sehidup semati, sahabat yang karib, yang kita boleh trust everything. Korib tu kan. Jadi sahabat yang kita boleh trust everything ni lain. Dia ada dia punya syarat-syarat dia. Salah satu syarat dia ada takut pada Allah. Okay? So yang macam ini dia tak boleh jadi sahabat. Tapi dia jadi kawan. Jadi kawan tak ada masalah. Kawan kita. Maksudnya bukan BFF lah senang ceritanya. Tapi jadi kawan. Kawan. Kita boleh minum dengan dia, kita boleh berjalan dengan dia dan sebagainya. Kemudiannya kita pertama yang paling utama sekali adalah doa untuk dia. Kemudiannya nasihat dengan perbuatan kita dulu. Tunjukkan akhlak kita yang baik. Tunjukkan akhlak kita baik. Itu yang paling utama. Kemudiannya kita cari apa cara yang terbaik yang kita boleh bercakap dengan dia. Sebab lain orang lain cara kita bercakap. Ada orang kita kena sound direct, ada orang kita kena cakap lemah lembut, baru dia faham. Ada orang memang kena cakap sound direct je. Kasar. Tapi dengan kasar tu pang dia sekali, baru dia tersedar. Memang dia terasa. Tapi dia terasa tu mungkin 2-3 hari, tapi lepas tu dia jadi baik. Tapi kena pang sekali lah. Jadi kalau kita cakap lemah lembut, 3 bulan pun tak jadi baik juga. 3 tahun pun tak jadi baik juga. Kan? Sebab kita cakap lembut. Kan? Dia tak kena pang sekali kan. Ada orang dia kena macam tu. Jadi kita kena kenal orang tu dulu. Sebab mengenali bad'u ni penting. Mengenali sasaran dakwah ni penting. Memang ada orang macam tu. Dia memang kita kena bagi dia sentak. Bagi dia menitiskan air mata. Lepas tu dengan air mata tu mudah-mudahan hati dia pun jadi lembut. Hati dia yang keras tu jadi lembut. Jadi memang boleh. Tapi ada orang mengalir air mata dengan lembut. Kita tegur dengan lembut, cakap dengan baik, lemah lembut, betul-betul ngalir mata dia. Tahu dia silap, tahu dia salah. Dan selalulah gunakan metod perbincangan. Bincang ni sangat penting. Kan? Selalu gunakan metod perbincangan. Dengan orang yang buat dosa macam ni, kita berbincang dengan mereka. Jadi discuss. Bukan sekadar kita berletih pada mereka. Bukan kita sekadar berceramah pada mereka.
Kecuali kalau mereka minta lah, kau tolong ceramahkan aku. Kadang-kadang dia orang minta. Dan memang dia orang perlu benda tu tau. Dia orang rasa tau, dia orang kekosongan tau. Kau tolong basuh aku sekejap je. Ada yang macam tu, ada jumpa saya macam tu. Tapi cakap, ada yang cakap, Ustaz tolong basuh saya sikit. Dia yang suruh kan, dia yang minta. Ada je macam tu. Tapi itu yang dah terbuka kan. Itu yang dah sedar. Tapi yang belum lagi ni, banyakkan metod perbincangan. Kita biar jadi pendengar juga. Jangan kita hanya sekadar bercakap. So, kita tanya dia. Contohnya, kita trigger dia untuk bercakap. Kita trigger dia, kita cakap dengan dia, kau memang kena macam ni contohlah. Ataupun aku nak faham. Kita nak faham dia. Bukannya, sebab dia rasa dia tak difahami. Kadang-kadang, dia selalu suka, orang-orang macam ni selalu sebut, aku tak difahami. Orang tak faham aku. Okey, sekarang ni aku nak faham kau. Cuba kau cerita pada aku. So dia cerita. Kita dengar dulu. Kita cuba memahami dia. Dan daripada situ kita boleh memberi nasihat. Waktu tu kita boleh bagi nasihat dengan lebih elok. Sebab kita dah faham dah apa dia punya problem sebenarnya. Mungkin problem dia adalah history dia yang dulu. Sejarah dia waktu sekolah dulu. Ni yang paling selalu sekali. LGBT paling banyak sekali berlaku sebab sejarah di sekolah, asrama. Dia pun cerita, sekolah asrama aku dulu gini. Lepas tu aku dah ketagih, aku dah jadi. Okay. So, kita dah nampak dah, ada kat situ. Kita fikirkanlah apa yang kita nak nasihatkan pada dia. Dan kita mungkin boleh, sebab bila dia dah cerita pada kita, dia rasa kita faham dia. Bila kita ajak dia untuk solat, dia boleh solat. Kita ajak dia pergi majlis ilmu, dia pergi majlis ilmu. Sebab dia rasa kita faham dia. Jadi padahal sebenarnya kita memang daripada dulu itulah kita. Kita tak lupa, tapi dia rasa kita dah faham. Bukan bermakna kita sokong perbuatan dia. Yang haram tu tak haram. Bukan makna kita faham terus kita sokong. Tak apalah, aku support kau lah. Kau nak buat lah. Kan? I feel you, mate. I feel you. Kan? So terus kita pun kata, kau buatlah apa kau nak buat tu. Kan? Allah Ta'ala Maha Pengampun. Jangan macam tu pula. Jangan kita redha dengan perbuatan dia. Sebab saya dengar ada juga seorang yang dia sebut gitu. Dia kata, aku dengar macam tu kan, aku faham lah, memang kesian lah kat dia. So, aku cakap dengan dia, tak apalah, kau buat je lah, Allah Maha Pengampun. Jadi, tak kenalah macam tu kan. Jangan kita redha dengan perbuatan dia pula. Jangan kita bagi motivasi pula pada dia untuk buat. Tapi kita slowly lah, kita ajak pergi majlis ilmu. Kita ajak dia untuk dengar. Kalau tak boleh pergi masjid sekalipun, contohnya dia dah berubah kan, daripada lelaki jadi perempuan ke, perempuan jadi lelaki ke, mungkin tak sesuai untuk pergi masjid, kita ajak dia tengok dekat YouTube, dekat apa TV, dekat apa semua kan, tengok kuliah-kuliah agama dan sebagainya. Walaupun yang tak ada kaitan pun dengan apa yang dia buat. Kuliah cerita pasal mati contohnya, buka apa Ustaz Wadi Anwar bercakap pasal kiamat ke, Ustaz Desuki cerita pasal mati ke, nak buka video-video macam tu. Jadi itu dakwah kita lah kepada dia. Allah, banyaknya soalan ni, ya Allah. Last saya kita ambil, apa hukum transgender bagi sumbangan kepada contoh jemaah tahfiz dan sebagainya? Hukum PK ada soalan tadi. Yang lain-lain terlalu banyak. Dia boleh diterima, tak ada masalah. Hatta orang kafir bagi pun boleh terima. Apatah lagi kalau orang Islam yang berdosa buat, boleh terima. Tapi kita minta juga kepada dia supaya jangan jadikan tu sebagai kita panggil apa, cara untuk dia meraih populariti. Cara untuk dia meraih populariti, ni dia, saya dah bagi daripada mak tahfiz ni. Walaupun saya transgender pun saya bagi pada mak tahfiz ni banyak tau, korang ada. Contoh kan. Jadi kalau kita pula jadikan dia macam berbangga dan boleh support pula dia punya perbuatan tu, janganlah. Jadi kita boleh bagi syarat rasanya. Kita cakap boleh, kita boleh terima, insya-Allah. Kita terima kasih banyak-banyak kan atas kesediaan, mudah Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Tapi boleh tak kalau kita rahsiakan sumbangan? Contohnya, orang yang ikhlas, dia tak kisah dia rahsiakan dia punya sumbangan. Ya. Dan banyak jadi orang ni ikhlas dalam memberi. Ikhlas dalam memberi. Memang dia orang nak bagi. Betul. Ya. So, terima, tak ada masalah. Kecuali kalau duit tu memang kita jelas duit yang haram. Duit yang haram, maknanya daripada sumber yang haram secara jelas, contohnya dia melacurkan diri dia. So dia sebagai dia melacurkan diri dia, dan duit daripada pelacuran itu adalah sumber yang haram. So sumber yang haram serah pada Baitul Mal.
Begitu dari segi fiqh ni. Betul, Mak. Dan mudah-mudahan dengan sedekah yang diberi tu, mana nak tahu kan asbab kebaikan tu Allah bagi taufik hidayah kan untuk memudahkan jalan untuk dia berubah insya-Allah. Baik, ya Allah, memang topik ni hangat. Nanti kita sambunglah kot hari Jumaat insya-Allah. Kelas seterusnya pada hari Jumaat. InsyaAllah. Hari Jumaat. InsyaAllah. Hari Jumaat ni saya kejap. Kan ada apa-apa? Bentar. Hari Jumaat saya ada Ataupun nanti kita orang akan Masjid discuss ke Puncak maklum. Alam. Masjid Puncak Alam biasa Oh. habis dalam pukul 9 malam. 9.30 nampak saya dah lah. sempat tak sampai rumah. Nanti tak sempat sampai rumah 9.30. Sebab di puncak alam kan. Kalau di bawah-bawah tu tak apa. Dia sampai kat puncak. Faham? Okay. Nanti Jadi kami kita discuss, tengok dulu kami tengok macam mana. Nanti kita discuss macam mana insyaAllah. Mungkin boleh kita live tapi live di IG sajalah, di Facebook yang saya tak boleh. Sebab kalau saya boleh live di IG kalau walaupun dalam kereta. Kan sambil drive semua. Tapi Facebook kita tak boleh nak streamkan ke Facebook lah, itu je lah. Ya, faham. Okey. Alright. Jadi cukup setakat tu untuk Okey. Alhamdulillah. Kita dah lajak banyak ni, masa dekat pukul 11 dah. Ni macam qada lah ni. Qada solat sunat ni, qada. Yang minggu jamak lepas. Semua. Jumaat tak dapat jamak semua. Okey, jadi terima kasih. Jazakumullahu khair Ustaz. Dan kepada semua, Masya Allah, malam ini memang macam Kak Jasni pun sempat baca sikit. Dan Kak Jasni pun nak tahu, dan ramai sebenarnya nak tahu tentang isu perkara macam ni, which is good. Dan ramai juga yang cakap, Masya Allah, terima kasih Ustaz. Cara Ustaz menegur itu sangat berhikmah tentang isu-isu yang seperti ini. Dan kita semua berperanan untuk dakwah ini. Dan Ustaz pun dah bagi tata cara agar kita semuanya bukan serahkan kepada bulat-bulat kepada satu pihak saja, tapi kita semua boleh menjalankan dakwah dalam keadaan yang kita pun dakwah yang betul-betul lah, bukan kita yang tambah dosa juga. Terima kasih atas pesanan tu Ustaz. Dan insyaAllah nanti apa-apa kita update di Instagram juga Facebook. Bilakah seterusnya kelas Kitab Bidayatul Hidayah sekarang? Memang surprise nak habis tu. Memang surprise sikit lah macam tu. Lah, salah filter. Okey, tak apalah. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan doa ya, insyaAllah. Lupa pula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kufri unsa wa zakar. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولهم فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاء اتقياء علماء نصب الخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان ياتينا رسول المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله توشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء للآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح والغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Amin Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, salah filter.